Ishaq bin Ibrahim bin Hani An-Naisaburi berkata, aku melihat Abu Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad, ini anak murid Imam Ahmad lah. Abu Ishaq bin Ibrahim bin Hani ni murid kepada Al-Imam Imam bin Hanbal. Dia kata, aku lihat Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, apabila hari Jumaat beliau solat hingga mengetahui bahawa matahari hampir tergelincir. Apabila mendekati waktu tergelincir, beliau berhenti solat hingga muazzin mengumandangkan azan. Apabila muazzin sedang azan, beliau berdiri dan solat 2 rakaat atau 4 rakaat seraya memisahkannya dengan salam. Jika telah mengerjakan solat fardu, beliau menunggu di masjid, kemudian keluar darinya dan mendatangi masjid yang dilakukan padanya solat Jumaat. Lalu beliau solat padanya 2 rakaat, tahiyatul masjid, kemudian duduk. Terkadang beliau solat 4 rakaat kemudian duduk. Ini maknanya sebelum ketika masuk masjid lah kan. Setelah itu berdiri dan solat 2 rakaat yang lain. Itulah 6 rakaat menurut hadis Ali radhiyallahu anhu. Sesekali beliau solat 6 rakaat lagi sesudah 6 rakaat pertama, atau lebih sedikit atau lebih banyak. Dari sini sebahagian pengikut beliau menyimpulkan bahawa solat Jumaat memiliki solat sunat sebelumnya sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Padahal perbuatan Imam Ahmad, ini kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata, padahal perbuatan Imam Ahmad tidak tegas menunjukkan ke arah itu. Maknanya difahami, maknanya perbuatan Imam Ahmad itu adalah solat tatawwu', bukan solat qabliyah Jumaat, sebagaimana yang difahami oleh sebahagian daripada pengikut mazhab Hanbali. Bahkan indikasinya pun kurang jelas. Bukti mana dalil dia, pendalilan itu kurang jelas. Sebab Imam Ahmad biasa berhenti mengerjakan solat pada waktu terlarang solat. Bila waktu terlarang solat berakhir, beliau pun berdiri dan menyempurnakan solat sunatnya hingga imam datang. Terkadang beliau sempat mengerjakan 4 rakaat dan terkadang pula tidak sempat kecuali 2 rakaat. Di maknanya tengok masa bila kita sampai ke masjid. Tapi di sini maknanya dia nak beritahu pendapat Imam Ahmad, maknanya tak kira solat tatawwu' ni bila masuk waktu larangan solat dia tak solat lah. Tapi rajahnya maknanya pada hari Jumaat tadi kita masuk ke masjid kita solat lah. Di situ mana tak ada waktu larangan solat. Pada hari Jumaat solat dia. So 2 rakaat sampai imam naik ke mimbar, habislah tu cerita dia. Sebahagian ulama menetapkan adanya solat sunat sebelum Jumaat. Ada sebahagian ulama, maknanya ada qaul, ada pendapat yang berhujah dengan riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, kata Ibnu Majah, Yazid bin Abdul Rabbih menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubashir bin Ubaid menceritakan kepada kami. Disebut sanad-sanad dia. Hajjaj bin Arta'ah menceritakan kepada kami dari Atiyah Al-Awfa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW biasa solat sebelum Jumaat 4 rakaat. Beliau tidak memisahkan antara rakaat-rakaat itu. Ibnu Majah berkata bab solat sebelum Jumaat, lalu beliau menyebutkan hadis itu. Tapi hadis ini sanadnya sangat lemah lah, dhaif jiddan, sangat lemah. Mana boleh baca footnote bawah tu lah dia ceritanya. Kan sebab apa? Dia kata perawi tu kan? Terdapat rangkaian perawi lemah dalam ni. Baik, di sini Ibnu Qayyim dia komentar lah hadis ni. Hadis Ibnu Majah ni kan, dia cerita. Baik, dia kata hadis ni memiliki sejumlah cacat. Dia cerita apa masalah hadis ni dalam Ibnu Majah tadi. Yang pertama, Baqiyah bin Al-Walid, perawi itu kan, beliau adalah imam para perawi mudallis. Mudallis ni maknanya apa dia hadis mudallis ni? Mudallis ni orang yang mentadliskan hadis. Apa dia tadlis? Tadlis, dia kata huwa an yarwi rawi an syaikhihi ma lam yasma'u, iaitu sesuatu yang diriwayatkan oleh perawi daripada gurunya apa yang dia tak dengar daripada guru dia. Hadis tu dia dengar pada orang lain, tapi dia sebut kan daripada fulan, daripada guru dia lah, disebut guru dia, nama guru dia tadi kan, Syekh fulan mana ya. Dia riwayatkan hadis yang hadis tu dia tak ambil daripada guru dia ambil daripada orang lain yang dhaif, tapi dia nak, sebab guru dia tu siqah sahih, okey, jadi sebut nama guru dia, dari, dia tak sebut sami'tu, saya dengar.
Atau dia tak sebut qala syekhi, kata qala haddatsana fulan bin fulan, dia tak kata tu. Dia kata an je. Dari. Jadi perkataan dari ini maknanya boleh kita kata dia dengar, ataupun boleh kita kata dia dengar apa nama daripada orang lain. Banyak ihtimal lah, banyak ihtimal dipertanggungkan macam tu dan macam ni. Tengok dia berniat menipu ke apa? ini menipu lah. Maksud mudallis ni maksudnya apa? Dia orang kata apa, dia susuk yang maknanya punca asal dia susuk, dia sembunyi, dia sebut hak lain, hak orang nampak tu sahih tadi. Iaitu maknanya macam ni, mudallis ni, orang yang mentadliskan hadis ialah dia meriwayatkan hadis daripada guru dia apa yang dia tak dengar daripada guru dia. Itu faham tak? Contoh macam ni lah. Contoh, Zul riwayat daripada saya, tetapi Zul dia tak dengar daripada saya secara terus hadis tu. Maknanya orang lain dengar hadis tu daripada guru saya pergi ambil kat orang tu. Kan? Itu dia. Zul ambil hadis tu bukan daripada saya, dia ambil daripada A, daripada B. Gitu. Maka dengan ini Zul kata daripada saya. Seolah-olahnya Zul ambil terus daripada saya, padahal dia ambil daripada orang lain. Orang tu ambil daripada saya. Tu hadis tu jadi maknanya hadis tu jadi hadis mudallas lah. Mudallas yang ada tadlis pada dia. Jadi orang yang buat tadlis tu dipanggil mudallis. Jadi bila hadis yang apa nama daripada mudallis ni hadis dhaif lah. Dhaif. Itu maksud dia. Macam itu kira dhaif jidan. Maknanya tak juga. Tapi tengok kalau orang mudallis ni maknanya ada perawi lain riwayat hadis macam tu juga, dia terangkat jugalah. Tapi di sini maknanya hadis lemah sanad, sebab sanad tak boleh nak sokong. Semua sanad tak boleh nak sokong jadi kuat. Baik. Itu dia. Dia kata sementara pada sanad di atas ia tidak menggunakan lafaz yang menunjukkan telah mendengar langsung, yakni sami'tu. Kan? Sami'tu apa nama fulan bin fulan, kan? Dia tak kata. Sebab tu perawi mudallis ni kalau dia kata sami'tu ra'aitu qala haddatsana, hadis dia boleh diterima lah. Kan? Tapi kalau dia kata an fulan, hadis tu ulama tak terima. Gitu. Sebab dia asal dia perawi tu dia siqah. Kan? Tapi bila dia kata aku dengar daripada si fulan, ulama terima lah hadis dia. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mubashir bin Ubaid ni, perawi ni. Kan? Dia kata cuba tengok sanad di atas tadi kan, ada sebut. Mubashir apa nama? Mubashir bin Ubaid tu. Mubashir bin Ubaid ni seorang perawi berstatus munkarul hadis. Hadisnya mungkar. Apa dia hadis mungkar? Hadis mungkar ni orang dhaif, dia riwayat satu hadis bercanggah dengan orang yang siqah, yang kuat, maka hadis dia jadi mungkar. Dia dhaif, dia riwayat satu hadis bercanggah dengan orang yang siqah. Itu dia. Jadi status dia munkarul hadis. Abdullah bin Ahmad berkata, aku mendengar bapa aku berkata, ada seorang syekh yang bernama Mubashir bin Ubaid. Tengok ni bukan mengumpat ilmu jarah wa ta'dil ni kan. Disebut nama kawan tadi. Maknanya Mubashir bin Ubaid. Dia tinggal di Hims, di Syria lah. Dan aku kira berasal daripada Kufah. Riwayatnya biasa dinukil oleh Baqiyah dan Abu Mughirah. Hadis-hadisnya adalah palsu dan dusta, kata Imam Ahmad. Di mana kita sebut orang tadi kan. Contohnya hari ni lah kita sebut nama Zamihan, kita sebut nama Mahfuz bin Muhammad, apa semua ni bukan mengumpat, apa semua ni jarah wa ta'dil. Nak cerita ni jarahnya depa tadi, kan? Jangan ambil ilmu. Jangan ambil dah ilmu pula dia, dan apa yang dia sampaikan tadi maknanya kena 2-30 kali tapih. Ya kan? Zamihan bin Ma'zin, apa nama Mahfuz Muhammad tadi kan? Atau di antara depa, lepas tu apa nama? Seorang lagi Rashid Alwi, iaitu Abu Syafiq. Abu Syafiq tu kan. Dan abang dia Fazul Rahim seorang lagi, abang dia seorang lagi Hafiz. Depa ni abang dia duduk serumah dengan saya di Pakistan dulu, tapi mengaji bahasa Arab saja. Lepas tu pergi Mesir, itulah depa memang anti tempat kita duduk mengaji. Dia nak pergi belajar bahasa Arab jelah. Gitu. Ni semua kita kata orang yang
Maknanya yasudduna an sabilillah, menolak, menahan manusia daripada jalan Allah Taala. Mari syubhat tadi kan, mengkafirkan para ulama sunnah tadi. Dituduh kita kafirkan ulama. Dia yang kafirkan orang. Tu cerita dia. Macam Abu Syafiq ni saya tengok sekali dalam YouTube, dia kafirkan Dr. Zahzan. Kan? Dengan ini saya menjatuhkan hukum kafir. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kafirkan kerja dia, kafirkan orang ya. Pok-pok ni fikrah khawarij sendiri kan. Tu. Apa nama? Mazhab Ahbash kan, Abdullah Ahbash, ya, guru dia Ahbash, Abdullah Al-Harari itu kan, Al-Habsyi itu. Tapi dalam komen kita Dr. Zakir dia mention Dioban tu. Dioban ni maknanya sistem pengajian di India lah. Dia Hanafi. Mazhab Hanafi lah. Memang unggul ke dunia kolej tu. Maknanya dia sistem dia kalau di India, Pakistan tu maknanya dia sistem pengajian macam tu lah. Dia panggil sistem pengajian Dioban, sistem darul hadis, mengaji hadis. Gitulah. Cumanya depa tadi cenderung kepada mazhab Hanafi lah dalam bab fiqh. Dalam bab akidah ni maknanya itulah sebahagiannya Maturidi. Kan ada juga yang berpegang dengan akidah salaf. Kan akidah Imam Abu Hanifah. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia ada fiqhul akbar. Fiqhul akbar ni dia kata Dioban ni kata Dr. Zakir ni bukan ahli sunnah wal jamaah dalam komen. Maknanya tak ni juga kita kata tak dipandang juga segala komen dan hujah depa kena teliti jugalah. Kan? Dioban ni pun bukannya semua kita kata berada di atas sunnah tadi. Akidah dia pun sebagai akidah Maturidiyah. Sebab Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni macam tu. Dia tak terima akidah salaf. Sebab ada pun akidah mutakallimin, akidah ahlul kalam. Mana cumanya sebahagiannya saja kita kata yang berpegang dengan akidah salaf. Tapi kebanyakannya Maturidiyah lah, sebab tu dia perlu pertahan sebab dia kata sama ada Maturidi ataupun Asy'ari. Lain pada tu bukan Sawadul A'zam. Padahal hadis Sawadul A'zam ni adalah hadis yang dhaif. Hadis yang tak sahih. Mana ikut golongan majoriti. Mereka lah yang benar. Tak betul tu. Hadis tak sahih. Tak mengatakan jangan bukannya majoriti itu. Allah tak pernah puji pun, betul. Allah tak pernah puji golongan majoriti dalam Quran. Buka lah daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas tu, ada tak Allah puji golongan majoriti? Tak ada. Bahkan Allah puji golongan yang sedikit. Kan? Qalilum ma'hu, sikit kan mereka tu. Itu Ahlus Sunnah tadi. Baik, sementara Ad-Darqutni berkata Mubashir bin Ubaid seorang perawi matruk. Matruk ni orang yang dituduh sebagai pendusta. Kan? Muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib orang yang dituduh sebagai pendusta. Maka kalau dituduh sebagai pendusta, dia tu kadzab tu. Kan? Dajjal. Bagaimana? Maka hadis dia ditolak oleh. Hadis-hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai penguat. Jadi maknanya gitulah. Perawi hadis ni dua ya. Sama ada ditakdilkan dia ataupun ditajrihkan dia. Sebab tu ulama-ulama hadis pun nak berani. Kalau depa ada was-was hari ni mereka tak cakap. Sebab apa? Boleh turun status depa tadi daripada orang yang siqah kepada orang yang sebaliknya. Ataupun orang dhaif ke apa semua, depa cukup jaga. Ulama-ulama hadis tadi kan. Sebab tu depa ni sebahagian tak meriwayatkan hadis sangat pun. Maknanya sebab kembali kepada kekuatan ingatan tadilah. Sebab ada orang duk tunggu nak tengok, nak jarah dia. Sampai hari kiamat orang sebut nama dia tadi, macam Mubashir bin Ubaid tadi. Ya kan? Jadi maknanya dia punya status dia tu tak seronok lah. Tak macam Al-Bukhari semua tadi kan. Gitu rahimahullah. Baik. Ketiga dia kata hujah dia. Al-Hajjaj bin Arta'ah seorang perawi lemah sekaligus mudallis. Jadi perawi-perawi yang disebut oleh Ibnu Majah tadi maknanya semuanya dhaif perawi dia. Keempat, Atiyah Al-Awfa. Al-Imam Al-Bukhari berkata Hushaim mengkritiknya dan dinyatakan lemah oleh Ahmad, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal serta ulama lainnya. Al-Baihaqi berkata Atiyah Al-Awfa tidak bisa dijadikan hujjah. Mubashir bin Ubaid Al-Hims dituduh memalsukan hadis. Dan Hajjaj bin Arta'ah tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi ulama-ulama ni dikaji habis. Kalau orang tu dia ada dalam sanad hadis,
kan? Dia akan cek habis seorang demi seorang daripada lahir dia, kan, sampai tok guru dia siapa, dia mengaji kat siapa, kan, maknanya hadis dia ambil kat siapa, semua dia berkaji habis. Dia ni suka cakap apa nama bohong ke apa ke, suka bergurau ke, kan, sampai hatta gurau-gurau pun dia pun tak mau. Terjaga macam tu sekali, kan. Lepas tu dia ni maknanya kitab yang dia tulis ni dia mudah bagi pinjam kat orang tau. Kalau jenis mudah bagi pinjam kat orang, tu pun dia petik jugalah. Jadi kalau dia masuk, sebab tu depa ni kalau bawa kitab-kitab hadis semua kitab depa tulis, depa hafal dari guru depa dengar dari guru depa tulis. Kalau musafir mana-mana, tidur dalam gua mana-mana, depa bungkus dalam baju. Takut sat lagi orang ambil kitab, orang tanda titik, orang bubuh titik, dia jadi tashif, jadi tahrif, orang padam perkataan. Depa jaga sebab macam tu, buat bantal buku kitab depa tadi. Takut orang pergi ambil. Sebab tu kalau orang nak pinjam buku depa tadi, depa tak bagi pinjam. Takut lagi kan tambah titik ke apa-apa. Jadi makna jadi lain lah perkataan tu. Kan? Sebab tu yang kita kata baca minggu lepas kan, yang apa nama jaa perkataan apa tu? Ingat tak? Perkataan yang saya tulis tu. Apa nama tashif tadi, berubah pada perkataan. Kan? Gitu. Takut silap lah. Berjaga semualah. Baik, beberapa hadis yang dianggap terbalik. Tak, terbalik ni tashif lah, kan? Gitu. Tashif. Sebagian ulama berkata barangkali redaksi hadis itu terbalik kerana salah seorang di antara perawi lemah tadi, sebab tidak akurat dan teliti dalam menukil riwayat. Saya nak tengok teks dalam Arab dia. Baik. Dia mengatakan sebelum Jumaat, padahal seharusnya sesudah Jumaat. Begitu. Maka terjadi kesesuaian dengan riwayat dalam hadis dalam kitab As-Sahih. Serupa dengannya perkataan Asy-Syafi'i dalam riwayat Abdullah bin Umar Al-Umari lil faris. Ini cerita berkenaan dengan pembahagian tu. Untuk penunggang kuda 2 bahagian. Maksud dia ni harta ghanimah lah, rampasan perang. Okey? Maknanya takut berlaku tashif di sini. Hadis jadi terbalik. Perawi itu tersilap, dia lupa, ingat lupa. Sebenarnya macam ni. Untuk pejalan kaki, untuk penunggang kuda 2 bahagian, untuk pejalan kaki 1 bahagian. Asy-Syafi'i berkata barangkali ia mendengar Nafi' mengatakan untuk kuda 2 bahagian dan untuk pejalan kaki 1 bahagian. Dia terbalik. Maka terjadi kesesuaian dengan hadis saudaranya, iaitu hadis Ubaidillah bin Abdullah bin Umar. Beliau berkata pula tak seorang pun di kalangan ahli ilmu yang meragukan dalam mengedepankan Ubaidillah bin Umar daripada saudaranya Abdullah dalam hal akurasi riwayat, kekuatan riwayat. Baik, kata Ibn Qayyim rahimahullah, serupa dengannya iaitu perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam hadis Abu Hurairah, la tazalu jahannamu yulqa fiha. Ni cerita di hari kiamat besok lah. Sentiasalah dicampakkan ahli neraka Jahannam itu dalamnya. Wa hiya taqulu hal min mazid. Dicampak habis dah. Campak ramai ahli neraka ni, ramai pada ahli syurga, lebih ramai. Kan? Maka tu pun dia kata juga, hal min mazid, adakah nak tambah lagi? Adakah tambah lagi ada tak? Gitu maksudnya. Minta tambah lagi, tak cukup. Tak kenyang. Dah masuk dah habis manusia dan jin dalam neraka Jahannam yang begitu ramai, tu pun dia tak kenyang lagi. Dia kata ada lagi tak? Hatta yada'u Rabbul Izzati fiha qadamahu, sehingga Rabbul Izzah Allah Ta'ala letakkan qadamnya, kakinya dalam neraka tadi. Fayazwi ba'daha ila ba'din, lalu neraka tadi pun dia mana sebahagiannya makan sebahagian yang lain, api dia jadi turun dah.
Dia tidak menjulang lagi. Wa taqulu, neraka tadi kata qad, cukup, penuh dah. Wa amal jannatu, adapun syurga, kan? Fayunshi'u Allahu laha khalqan, adapun syurga Allah Taala ciptakan untuk dia makhluk dia, ahli dia. Jadi di sini fanqalaba ba'd ar-ruwat, maka sebahagian perawi dia terbalikkan hadis ni, kan? Faqala amma an-nar fayunshi'u Allahu laha khalqan, ditukar. Adapun neraka Allah Taala ciptakan untuk dia ciptaan dia. Maksud dia hak syurga tadi jadi terbalik, dia pusing. Hak perkataan neraka tu dia bubuh syurga, hak syurga tu dia bubuh neraka. Jadi cerita jadi terbaliklah. Gitu. Dia panggil hadis maqlub. Hadis maqlub. Hadis terbalik. Ini dhaiflah. Gitu. Baik, yani aku Ibn Qayyim berkata serupa dengannya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ni jadi terbalik juga. Perawi tu dia silap, dia terlupa bila disebut hadis terbalik. Sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, makan dan minumlah. Maksudnya azan pertama lah, azan sebelum azan kedua tu. Azan kedua, azan masuk waktu subuh. Azan pertama ni gerak orang macam tu lah, kan? Jadi makan dan minumlah hingga azan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni dia ni Abdullah bin Maktum tu lah, orang buta tu kan. Surah Abasa wa Tawalla tu turun masa dia. Dia tak nampak. Jadi orang beritahu dekat dia, masuk waktu azan. Dia pun azan lah. Nabi lantik dia jadi muazzin. Mungkin suara dia keras, suara dia kuat dan sedap lah, merdu. Hadis ini termuat dalam kitab As-Sahihain. Hadis ini dibalik oleh sebahagian perawi menjadi Ibnu Ummi Maktum azan di malam hari, makan dan minumlah hingga Bilal azan. Tu. Jadi terbalik. Perawi tu dia keliru. Mana dia kekuatan dia dah, ingatan dah lemah apa semua. Dia iktimad di atas dhabit sadar dia, dhabit dada, hafalan dada je. Sampai satu masa kan dia jadi terlupa lah, gitu. Macam sebahagian perawi hadis ni kan, maknanya sebelum umur dia, sebelum peristiwa tu berlaku pada dia, orang ambil hadis pada dia. Selepas satu peristiwa tu berlaku pada diri dia, orang tak ambil dah hadis lagi. Sebagai ulama dia ni macam berlaku kebakaran rumah dia, isteri anak-anak dia mati apa semua, jadi musibah besar kan berlaku pada dia, menyebabkan dia terlupa banyak hadis. Bila disebut hadis lepas tu, maknanya orang maknanya dia dah keliru hadis yang dia hafal tadi kan. Jadi berlaku selepas berubah ingatan dia tadi, mana orang tak ambil dah hadis dia. Tapi kalau sebelum ingatan dia berubah lagi, hadis dia memang hadis yang sahih lah. Ada di kalangan ulama hadis yang macam tu. Sebahagiannya dia pun belayar di lautan, di lambung ombak, tinggi-tinggi ombak dalam laut tadi kan, takut yang amat sangat tadi, sampai jadi lupa sebahagian daripada apa yang dia hafal. Macam kita lah, kalau kena sumbat dalam penjara, dulu hafal Quran banyak, baca Quran tak apa nak betul dah, takut macam-macam kan. Mereka pun duk ugut je dah. Tak main soal siasat lagi. Hari ni tak main, kita dah ingat hari ni pun main soal siasat, tak mari. Esok lalu tunggu, tak mari. Kadang-kadang 5 hari baru mari. Kita dah hari-hari duk tunggu dia main soal siasat, umpamanya lah. Jadi hak kita dah hafal lama, dia jadi takut kan. Quran baca pun salah, dia minta Quran pun dia pun tak bagi. Jadi macam tu kan. Jadi kita nak hafal, nak iktimad di atas hafalan kita. Dulu hafal surah Kahfi elok kan. Ini surah Kahfi pun jadi cuan-celing baca. Duk fikir takut, fikir gini kan. Jadi gitu. Maknanya jadi ulama-ulama tu dia pun kenal macam tu. Sebahagiannya ditimpa musibah tadi kan. Selepas ingatan dia pun berubah dengan sebab musibah menimpa dia, tu orang tak ambil dah hadis dah. Tu cerita ni. Kalau kita baca dalam kisah para ulama hadis tu, ada berlaku macam tu kat mereka. Tu yang hadis jadi makhluk apa tu, terbalik kan. Dia jadi gitu. Jadi maknanya musibah ni dia main peranan jugalah dalam menyebabkan kita ni ingatan kita jadi lemah gitu. Baik. Contoh lain menurut pandanganku, hadis Abu Hurairah. Ni yang jadi perbahasan ni kan. Sebab tu saya nak saya buka kitab Syekh Al-Albani, kitab Al-Asl fi Sifatus Salah. Kitab sifat solat ada 3 jilid. Ni jilid yang pertama. Ini jilid yang kedua. Cerita berkenaan dengan hadis ni. Dengan hadis ni yang Ibn Qayyim tadi. Ibn Qayyim jadi cerita pasal ni 3 muka surat sebelum ni.
pasal ni saja, tapi dia ulang sikit kan. Tapi itulah jauh, maknanya di sini baguslah satu pembahasan, satu kajian yang baguslah Syekh Albani rahimahullah. Mungkin kita boleh cerita sikit kenaan hadis ni. Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila salah seorang di antara kamu salat, janganlah turun seperti unta menderum. Unta turun, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ibnu Qayyim dia tak terima ni. Dia kata hadis ni dhaif. Dia kata hadis ni makhluk. Tapi Syekh Albani maknanya jawab balik. Lebih kurang 5-6 muka surat dia jawab di sini. Tak apa, kita boleh cerita secara ringkas. Ada 4 hadis, ya kan, yang menyangga hadis ni. Tapi 4 tu semua dhaif jiddan. Kita cerita lagi. Menurut aku, kata Ibnu Qayyim, wallahu alam, hadis ini keliru, dia kata. Okay. Adapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, kan. Jadi benda tu boleh berubah tau, jadi makhluk. Hak ni kita letak tangan dulu, ni kita letak lutut dulu. Mana yang gitu? Boleh diubah oleh perawi tadi, kan. Seperti dikatakan Al-Khattabi dan selainnya, hadis Wa'il bin Hujur lebih sahih daripada hadis Abu Hurairah ini. Masalah yang telah diulas tuntas pada pembahasan terdahulu. Segala puji bagi Allah. Ibnu Qayyim dia 3 muka surat dan kita Arab, jadi dia bahas bab ni saja. Tapi Syekh Albani datang selepas dia pun bahas bab tu. Saya boleh cerita di sini insya-Allah untuk tambahan pada kita lah. Hadis yang diiktimad oleh Syekh di sini, yang disahihkan oleh Syekh, bukan dia saja, orang yang sebelum dia telah mensahihkan hadis ni. Sebagian orang duk tuhmah dia, kata Albani ni apa, pergi sahih hadis, semua pergi dhaifkan hadis. Sebenarnya ada orang lagi yang mendahului dia dalam mensahih dan mendhaifkan hadis. Albani ni bukan maknanya dia yang memulakan. Ada dulu lagi orang kata sebelum dia. Bukan dia orang pertama. Dia duk tuhmah dia tadi, kan. Sebenarnya ada lagi sebelum dia, Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, At-Tahawi, Al-Baihaqi, Al-Hakim. Orang sebelum dia. Baik, hadis yang diiktimad tadi, yang Ibnu Qayyim sebut tadi, wa kana yad'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi, adalah Nabi SAW meletakkan dua tangannya ke bumi sebelum dua lututnya. Hadisnya hadis Abdullah bin Umar. Kan? Cumanya di sini ada perawi yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, daripada Ubaidillah bin Umar, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Itu maknanya kata Al-Hakim hadis ni sahih di atas syarat Muslim, disetujui oleh Az-Zahabi, dan Albani kata memang betul, huwa kama qala, menurut kajian dia yang begitu teliti, maknanya dia dapati bahawa betul lah apa yang disebut oleh Az-Zahabi dan Al-Hakim. Betul juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dia sahihkan hadis tadi. Al-Baihaqi dia kata ada illah, tapi illah tidak mencacatkan. Illah ni penyakit pada hadis tapi tidak mencacatkan dengan sebab perawi Ad-Dawardi tadi. Baik, ala kulli hal, hadis maknanya yang ada padanya perawi itu Ad-Dawardi tadi, mana tidak memberi mudarat pada hadis tadi lah. Itu cerita dia. Kemudian maknanya Albani kata hadis ni telah ditentang, maknanya ditentang apa nama, dibantah oleh hadis-hadis yang lain, tapi semuanya dia kata tidak sahih satu pun daripadanya. Dia disebut tadi, dia kata kita sebutkan di sini supaya apa, supaya maknanya para pelajar itu tidak mana keliru lah, tidak keliru. Dia sebut secara detail. Yang pertama, hadis yang bercanggah dengan hadis tadi, hadis Wa'il bin Hujur yang disebut oleh Ibnu Qayyim tadi. Wa'il bin Hujur dia kata ra'aitun nabiyya, aku lihat Nabi SAW. Tak ada dalam buku tu aja. Ini saya cerita pada saya. Kan, tak apa, ambil faedah je lah. Sebab apa, kita selalu bila kita buat, kita ingat kan, Syekh Albani kata gini, tapi kita tak tahu sebab apa dia kata gitu. Jadi kita taklid dekat dia. Kita kata orang taklid Syafi'i, kita taklid Albani tanpa kita mengetahui sebab apa dia kata macam tu. Sekurang-kurangnya ada juga kefahaman daripada kita, walaupun kita tak ingat, tapi kita faham ada hadis tu. Kan? Jadi kata Wa'il, aku lihat Nabi SAW sujud dan Nabi meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Kan? Apabila Nabi bangun, Nabi angkat dua tangannya sebelum dua lututnya. Hadis riwayat oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, dihasankan oleh Ad-Darimi, begitu juga At-Tahawi. Ramai yang meriwayatkan hadis tadi. Tetapi kata Albani, hadis ini sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Siapa yang meriwayatkan? Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi.
apa nama Ad-Darimi, At-Tahawi, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni. Tapi semua tadi daripada satu jalan saja. Semua tadi ulama hadis ni ambil hadis dia jadi macam tu. Satu ya. Bukan daripada banyak jalan. Iaitu daripada jalan Yazid bin Harun. Daripada guru dia Syarik bin Syarik ambil daripada Asim bin Kulayb. Jadi maknanya ulama di sini yang depa duk tikam kat siapa, dekat Syarik tadi. Jalan Yazid bin Harun tu akan gitu. Akan ada seorang nama Syarik. Syarik ni maknanya ulama duk tikam dia. Duk jarah dia. Jadi tangga tu tak berhubung lah. Terputus. Sebab ada Syarik. Jadi mana Syekh Al-Albani dia bahas di sinilah. Maknanya akan tafarrada bihi Yazid an Syarik. Dan Syarik ni maknanya dia ambil hadis ni daripada Asim, tak ada orang lain pun selain daripada dia ambil hadis daripada Asim. Hadis ni dia seorangnya. Tak ada orang selain dia ambil hadis ni daripada Asim bin Kulayb. Dan Syarik ni bukan orang yang kuat bila dia bersendirian pada meriwayatkan sesuatu hadis. Kalau ada orang lain mari sokong yang sahih, maka jadi kuatlah. Tapi bila dia sendiri-sendiri, tak boleh. Jadi rapuh. Gitu. Kerana apa? Kerana para ulama muhaddis ini ittafaqu, semua sepakat. Ni Albani rahimahullah ni maknanya dia baca, dia cari, dia dapati bahawa para muhaddis ini ittafaqu, sepakat. Ya kan? Bahawa hadis yang bersendirian padanya oleh Syarik, ya kan? Tanpa orang lain yang meriwayatkan daripada Asim, maka maknanya depa ittifaq bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab Syarik ni sayyi'ul hifz. Ingatan dia tak kuat. Bila dia hafal lagi, bila dia cerita lagi, dia sebut macam lain. Macam makhluk tadi kan. Hadis makhluk tu. Ingatan dia tak kuat. Ni di sisi jumhur ulama hadis, majoriti ulama hadis, maknanya dia jarah Syarik tadi pada ingatan dia dalam menghafal hadis. Jadi hadis wa ilmu al-hujur tak kuat. Yang kata Nabi turun lutut dulu sebelum tangan. Gitu. Baik. Hadis yang kedua pula yang digunakan oleh mereka yang menurunkan lutut dulu sebelum tangan, hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku lihat Rasulullah SAW in hatta bit takbir. Aku tengok Nabi SAW turun dengan Allahu akbar, takbiran Allahu akbar, fasabaqa rukbatahu yadayhi, lututnya mendahului tangannya. Baik, hadis ni status dia kata Albani sini mungkar. Sebab apa? Sebab dengan kajian bacaan dia tadi kan yang menyeluruh, dia dapati bahawa kan perawi hadis ni dhaif. Dia menjanggahi perawi yang siqah tadi. Hadis yang mula-mula tadi, hadis Abdullah bin Umar. Gitu. Sebab apa? Sebab dalam sanad ni ada seorang yang bernama Al-Ala bin Ismail. Dalam sanad tu, dia ni adalah perawi yang majhul, tak dikenali. Bila dalam tu ada perawi yang majhul, hadis tu automatik menyanggahi hadis tadi. Bila hadis dhaif, perawi dia dhaif, bercanggah dengan hadis yang sahih, maka hadis jadi mungkar, dhaif, tak ada apa-apa. Ini hadis yang kedua tentang tu. Hadis yang ketiga pula ada juga, hadis yang ketiga lagi. Hadis Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, Nabi ni bila Nabi sujud, bada'a bi rukbatayhi qabla yadayhi, Nabi mulakan dengan dua lututnya sebelum dua tangannya. Ini hadis yang ketiga. Kan? Hadis yang ketiga, kan? Di sini sanad dia dhaif juga, dhaif jiddan. Sebab apa? Sebab pada sanad ada seorang yang bernama Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi. Dia dhaiful hadis 'inda a'immatin naqal. Orang yang hadisnya lemah di sisi para imam yang menakalkan hadis. Disebut dalam At-Taqrib, kitab apa nama Taqrib tentang maknanya para perawi, biodata perawi.
disebut bahawa dia ni adalah matruk, orang yang ditinggalkan hadis dia. Tidak. Jadi maknanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang keempat pula, maknanya jadi mana semuanya dhaif yang turut-turut, bukan dhaif yang boleh pakat bantu, masing-masing boleh terangkat naik jadi kepada hasan bi ghairihi. Dia tak boleh naik. Bila naik maknanya jadi hadis muttarib lah. Hadis muttarib pada hadis yang tadi mula-mula kita baca tadi pun sahih, hadis ni pun sahih juga, jadi hadis muttarib, dua-dua dhaif lah. Tak boleh. Di mana hadis semuanya tak boleh terangkat. Hadis yang keempat, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, kunna nad'u al-yadayn qabla rukbatain. Kami letakkan dua tangan sebelum dua lutut. Fa umirna, maka kami diperintahkan bi rukbatain qabla al-yadayn, supaya kami turunkan dengan dua lutut sebelum tangan. Mula-mula dia pun turunkan tangan dulu, tapi Nabi kata tak, ubah, turun lutut dulu. Hadis ni, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi hadis ni juga sanad dia dhaif jiddan juga. Gitu dah. Hatta Ibn Qayyim sendiri pengarang kitab ni, dia mendhaifkan hadis ini dengan sebab apa? Yahya bin Salamah. Kata Ibn Qayyim, laisa mimman yuhtajju bihi. Perawi dalam ini maknanya orang yang tidak boleh dijadikan hujah. Tapi Ibn Qayyim mana dia nak tegakkan maknanya bahawa turun dua lutut dulu sebelum dua tangan, tiga muka surat. Dia bahas. Kalau rajin baca balik lah. Kan sebelum ni kitab Arab 3 muka surat, kitab ni banyak kitab terjemahan. Kan tu dia. Jadi hadis tu cerita kesimpulan dia ada di sini Syekh Al-Albani sebut, tengok dia kata waqad ta'assafa Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi hadha al-mawdi' kathiran. Ibn Al-Qayyim ni dia taklif sungguh, dia cari sungguh sampai dia kata sini fahawala tarjih hadhihi al-ahadith ala hadis Ibn Umar wa atala fi dhalika jiddan. Dia kata dia tulis panjang sungguh, qadra 3 safahatin, lebih kurang 3 muka surat. Kata dia min kitabi Az-Zad, yani Zadul Ma'ad. Syekh Al-Albani ni baca banyak lah. Dia ni memang kritikal sungguh lah baca buku dia. Bukan lagu kita baca buku kan, baca tengah muka surat, pergi buat baca melo dulu. Kan, baca baru tengah muka surat. Ni dia duduk baca semua kan. Mana zuk baca saya tengok sedang Allah dah 2 jam, 3 jam. Dia masuk maktabah zahiriah apa semua tu kan. Sampai last kali orang bagi kunci dekat dia. Bagi kunci lah. Sebab dia kawan tu nak balik, ada jaga maktabah tu, dia nak balik lah, sampai habis time dia nak balik lah. Kawan ni duk cari lagi, kan. Jadi maknanya ambil kunci lah, baca lah. Dia ada istiqra' tam, bacaan yang menyeluruh. Orang yang duk kata dia macam ni hang buku apa orang baca, kan. Itu. Jadi macam tu, buah-buah buku yang kita telah tulis. Tesis PhD master kita pun ambil kata, bukan daripada kita punya apa nama sendiri kan. Gitu. Tambah sekarang nak buat tesis lagi senang, copy paste je. Kan. Dalam ni ada beribu kitab. Kan. Saya tak larat nak download Mawsu'ah Al-Fiqhiyah tu 45 jilid. Boleh download sini. Tak larat nak download. Saya download kitab apa? Majmu' Fatawa tu pun tak habis. Jadi kitab ni beribu kitab. Kan. Jadi kemudahan Tuhan bagi macam tu lah. Otak kita lah ni berjalan, bateri tak ada nanya. Kan? Otak dalam tu. Jadi tak ingat tulis macam hadis tadi je. Hadis nak cari ingat. Hadis tu cuma dia tak ingat dia punya matan dia betul-betul lah. Tapi tahulah ada hadis tu gini-gini kan. Terpaksa guna otak orang putih, otak Jepun. Kan? Apa macam mana? Otak duduk di luar. Lah ni otak duduk di luar kan. Tapi itulah nak ceritanya kan. Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita ni kebesaran dia. Ada manusia-manusia lagi yang macam ulama'-ulama' dulu punya ingatan, dia boleh ingat semua. Macam Dr. Zakir Naik tu kan. Allah nak tunjuk kat kita. Seorang, tu budak Indonesia tu, seorang tu besar tu, berapa tahun dah hafal Quran tu? 5 tahun lah. Sebut surah Baqarah pun tak pernah kerti. Baqarah. Kan? Jadi macam tu, budak umur 5 tahun boleh hafal 30 juzuk. Kita juzuk. Budak mana? Yang di Indonesia. Wallahu ta'ala alam. Sekarang ni Saudi ambil bawa pergi sana, kali dengan mak dia, kali dengan ayah dia. Rezeki dia kan. Usaha. Tu seorang lagi kawan kita tu yang terbawa mari tu, anak kursi roda tu. Syekh Ammar apa? Ammar Bugis tu kan. Semua Allah nak tunjuk kat kita benda-benda macam tu. Maknanya
Benda dia bukan mustahil. Ada pada orang kata mustahil lah Imam Ahmad boleh hafal sejuta hadis, bukan hadis saja pula, sekali dengan sanad dia. Zakir Naik dia boleh sebut muka surat, dia boleh sebut nombor ayat, siap kitab Hindu lagi dia apa dalam kepala otak dia, Bible lagi kan dalam kepala otak dia. Jadi Allah nak tunjuk ke kita kan. Jadi kalau kita tak boleh nak jelas apa nak buat macam mana? Macam Imam Bukhari lah, Imam Al-Bukhari, tok guru dia sendiri, Yahya tu kan, Muhammad bin Yahya tu, jelas kat dia. Sampai sekali dia tulis surat, jangan duk pergi mengaji kat Bukhari. Last sekali Bukhari ni keluar daripada Naisabur tu seorang-seorang dia, seorang pun tak hantar dia, kerana fitnah tok guru dia tadi. Dia jelas cemburu sama Bukhari, kata dia nak dengki apa dekat aku. Ilmu ni Allah Ta'ala punya, dia bagi kat siapa dia nak bagi. Tok guru dengki dekat nak murid, dia buat macam mana? Itu kelebihan dan kelebihan. Baik, kita ni sedikit apa yang saya nak cerita. Maknanya kalau nak tahu detail, tak tahulah buku ni ada terjemah tak? Sifat solat Nabi yang apa asal, bukan yang ringkasan. Ringkasan kita satu jilid tu kan, Maktabah Imam Syafi'i tu kan, 3 jilid dah, ada rasa terjemahan kot. Ada. Tak apalah, simpan. Saya kat Indonesia. Terjemahan. Apa nama asal sifat solat Nabi, sebab solat ensiklopedia solat pun ada juga. Al-Bani ya. 3 jilid. Tak satu sebab. Oh, yang tu lah tu. Ni. Yang ni nanti. Cuba tengok balik bab turun apa namanya? Turun sujud lah selepas i'tidal. Untuk tengok sampai i'tidal. Sahihnya tangan dulu lah. Tapi dia bahas tu di situ. Bahas di situ, dia jawab balik segala macam Ibn Qayyim ni, dia jawab balik lah. Jadi dia boleh jawab lah. Ibn Qayyim dah mati dah, Ibn Qayyim dah sebut semua. Dia dapat apa yang Ibn Qayyim tak dapat lah. Dia baca-baca, dia jumpa lagi, maknanya dia bagi penjelasan itu para ulama' macam tu lah. Setakahnya ada jual, tidak salah. Ada jual. Mungkin Syekh Bushra pun ada kot. Itu setakahnya Bushra. Jami'an Bushra. Oh, itu apa nama? Tok guru dia tu Saqaf, Hasan Saqaf tu kan. Dia siap tulis sahih sifat solat tu. Sahih kot dia lah. Siapa pun boleh kata sahih. Oh. Yang sahih dia, Yang sahih kan. Sifat solat Nabi. Letih kita. Ada. Kelima dijual 1,000. Oh, 1,000 dah jual lah. Ni dia kata kan. Mungkin lah sebab dia sewajar tu. Dia semua kan masjid kan. Dia semua masjid tu. Semua dia bagi ya. Dia masa dia mengajar tu, mengajar sifat solat Nabi tu, bawa kitab tu. Masjid kena beli ya. Orang jemaah yang nak belajar kena beli ya. Kena beli ya. Masjid ni dia bawa kitab tu. Baik, solat sunat sesudah Jumaat. Apabila selesai solat Jumaat, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Beliau solat 2 rakaat sebagai sunat Jumaat ba'diyah. Beliau sallallahu memerintahkan mereka yang solat Jumaat agar solat sesudahnya 2 rakaat. Syekh kami Ibn Taymiyah, Abdul Abbas Ibn Taymiyah berkata, apabila seseorang mengerjakannya di masjid, maka hendaklah ia solat 4 rakaat. Dan jika ia mengerjakan di rumahnya, maka hendaklah ia solat 2 rakaat. Jadi istihad dia lah, istihad Ibn Qayyim kan. Jadi kita ni kat menedan lah. Dengan tak solat tu balik solat di rumah lah lagi. Solat di rumah, tengok tengah duduk lapang nasi. Lupa ba'diyah tu. Kan? Itu cerita dia. Baik, dia kata Qayyim katakan, demikianlah yang diindikasikan oleh hadis-hadis. Abu Daud menyebutkan dari Ibnu Umar bahawa apabila beliau mengerjakannya di masjid, maka beliau solat 4 rakaat, dan apabila di rumahnya maka dikerjakan 2 rakaat. Tapi yang afdalnya solat sunatnya di rumah lah. Afdalnya kan. Tapi kalau kita jenis orang kerja ni, takkan nak balik solat di rumah kot. Jadi kalau nak solat di ofis, kalau tempat solat, tapi orang tak bagilah. Tadi masa solat kenapa tak solat? Ni masa kerja, masa buat solat. Solat sunat pula tu. Okey. Amanah tadi wajib, tanggungjawab. Dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW biasa solat sesudah Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Sementara dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kamu solat Jumaat, hendaklah ia solat 4 rakaat sesudahnya. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kita boleh buat 2, kita boleh buat 4 rakaat. Tak ada masalah pun. 2 salam ataupun 1 salam. Kalau buat 2 salam ada tahiyat awal.
Nah, kalau buat dua salam ada, kalau buat satu salam ada tahiyat awal lah. Kalau buat dua salam misalnya 2 rakaat kan, 2 rakaat begitu. Mana Syekh Al-Bazmul, mana dia ada kitab berkenaan dengan solat sunnah, solat sunnah Rasulullah SAW. Itu dicerita detail. Buku terbitan cetak terjemahan ataupun cetakan Maktabah Syafi'i juga lah. Ada kan kat Bushra ada buku tu. Cerita pasal solat sunat lah. Semua solat sunat. Di sini sebutlah atas solat ni selepas Jumaat tadi kan macam mana. Jadi kalau buat 4 rakaat, buat tahiyat awal, lepas tu sambung lagi 2 rakaat, salam lah. Gitu. Bacaan dia macam mana tak? Bacaan Sama. Macam sembahyang zuhur lah. maknanya rakaat ketiga keempat tu tak ada baca surah. Banyak kalau tak nak baca surah tak ada masalah apa. Solat sunat tatawur. Biasanya orang Fatihah ya, tak tahu lah. Kan? Fatihah ya gitu. Tambah Pakistan. Orang Pakistan sembahyang tengok macam mana. Dia baca apa no? Kita baca Fatihah tengok dia tak ada lah. Gitu. Nak witir kalau satu salam tu pun ada tahiyat awal. Tak. Betul lain. Betul lain. Witir maknanya kalau kita buat satu salam, straight lah. 3 terus lah. 3 terus ataupun 5 terus. Kan? Ataupun 9 terus. Tak ada tahiyat awal. Tak ada tahiyat awal. Tak ada. Tapi saya pernah dengar satu hadis Ustaz. Kalau qabliyah zuhur tu 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Maknanya kalau ikut asalnya solat sunat ni 2 rakaat. Masna. Kalau solat 4 rakaat, maknanya kita baca dalam kitab Syekh Bazmul tu dia sebut itu, maknanya kita baca tahiyat awal. Sebab solat yang 4 rakaat dia ada 2 tahiyat. Gitu. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau orang baca satu tahiyat pun tak ada masalah apa, solat dia tetap solat sunat. Gitu. Jadi boleh 4, boleh 2 rakaat. Tapi asalnya solat sunat ni 2 rakaat lah asalnya. Masna. Pasal petunjuk beliau salam tentang Eid, tentang hari raya, solat hari raya lah ni. Beliau salam mengerjakan solat Eid di musalla. Musalla ni bukan di masjid ataupun di surau lah, bukan surau, bukan masjid. Sebab tu dia tak ada tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, kita kena tahiyatul masjid. Gitu dia. Maknanya musalla ni terletak di depan pintu Madinah. Pintu masjid Nabi Sallam tu di bahagian timur. Belah mana? Belah kiri. Belah kiri ya, masjid Nabi. Orang yang pintu sebelah kiri. Dengan sebelah kiri kan Baqi' kan? Di sini lah maknanya. Jadi solat jenazah apa semua di sini. Kemudian bawa pergi ke Baqi'. Gitu. Tempat ini biasa digunakan untuk mengumpulkan bawaan rombongan haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan solat Id di masjidnya kecuali 1 kali ketika turun hujan. Pada saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di masjid dengan catatan jika hadis tersebut kuat. Malah hadis ini juga dipertikaikan lah. Ada pertikaian di kalangan ulama hadis. Hadis yang dimaksud tercantum dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Itu mana footnote bawah tu, cuba baca footnote bawah tu, dia cerita tu. Dalam sanadnya, cerita tu. Dalam sanadnya terdapat Isa bin Abdul A'la bin Abi Farwah, seorang perawi majhul, tidak dikenal. Demikian juga gurunya yang bernama Abu Yahya Ubaidillah At-Taimi, orang tak kenal juga. Ulama hadis tak kenal siapa dia ni. Jadi hadis tak kuat lah. Maknanya Nabi SAW yang sahihnya tak pernah sembahyang di masjid dia, sembahyang raya. Tengok kita tengok masjid Nabi tadi SAW yang fadilat dia begitu besar. Satu solat sama dengan seribu sama dengan 1000 solat tadi kan. Nabi tinggal lagi masjid dia, Nabi pergi sembahyang di musalla. Tapi kita sini apa kelebihan masjid kita? Kelebihan masjid kita kubah cantik ya tu ya. Itu pun dalam dia ada aircon. Tu ya, kapet lembut tu ya. Kan? Nabi dia tinggal masjid dia sallallahu.
Nabi tak sembahyang raya di masjid dia. Tapi Sunnah yang ditinggalkan lagi sekarang. di Mekah, Madinah, di Madinah macam mana haji sekarang je? Bayang siapa sembahyang raya di Madinah, dia sembahyang di mana? Tak pernah sembahyang raya di Madinah. Tanya budak-budak ngaji Madinah, dia pun tahu sembahyang raya tadi kan. Tapi kalau di Pakistan memanglah sembahyang raya di padang bola. Oh, padang bola tadi. Kat Aussie kebanyakan buat kat luar kan. Tak buat di masjid kan. Di Malaysia pun ada juga dekat Melaka. Dekat ni Kota Seguru. Lepas tu dulu buat Oh, lah. kan, buat dah. Gitu. Tu Jais pantau. Tak. Tak ada. Tutup mata. Tak kisah lah. Dia tutup mata lah. Oh gitu. Tiba tak main tangkap pula khatib di situ. Tangkap khatib. Baik. Adapun petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sentiasa mengerjakan solat Id di musalla. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian terbaik yang dimilikinya saat keluar menuju solat Id. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki hullah. Satu hullah ni macam satu jubah, satu selimut pakaian tadi khusus, jubah khusus untuk solat Id dan solat Jumaat. Sesekali beliau SAW memakai 2 burdah hijau. Burdah ni maknanya selendang tu, jubah dan inilah letak di bahu depa tu kan. Warna hijau. Rida tadi kan. Tapi tak ada gambar capal lah. Gambar capal. Kan? Capal ni bahasa Urdu selipar lah. Bahasa Urdu, capal. Sandal. Dan sesekali burdah merah, bukan semua merah lah, maknanya ada kain yang warna merah tadi kan. Di belakang di bahu ni biasanya ada kain berwarna merah. Namun ia bukan merah murni seperti asumsi sebahagian manusia. Bukan merah terang-terang tu lah, maksud gitu. Semua merah kan. Kerana jika demikian halnya tidak dinamakan burdah. Akan tetapi pakaian itu hanya memiliki garis-garis berwarna merah seperti burdah buatan Yaman. Kain selendang Yaman tadi kan dia ada belang-belang kan, putih merah tu kan, macam serban yang diletakkan oleh Arab Saudi biasa kan, dia letak kain atas kepala tu kan ada merah putih-putih, merah bintik putih tu kan. Macam tu lah lebih kurangnya. Dinamakan burdah merah kerana garis-garisnya yang merah tersebut sebab dinukil melalui jalur yang sahih tanpa ada dalil yang lain yang menyelisihinya, bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian muasfar, macam pakaian Tok Sami itu kan. Kan? Warna kuning ni. Kuning oranye tu kan. Dan pakaian warna merah, satu badan merah daripada atas sampai ke bawah, merah menyala kan. Nabi larang. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr ketika dilihatnya memakai 2 pakaian mereka agar membakar kedua pakaian itu. Pakai warna merah ataupun kuning semua tadi kan, Nabi suruh bakar. Tidak mungkin sikap beliau sallallahu alaihi wasallam demikian keras terhadap pakaian merah lalu beliau sendiri yang memakainya. Maksudnya merah bercampur lah, campur putih belang-belang tadi kan. Tak apalah. Pandangan yang didukung dalil adalah pengharaman memakai warna merah atau sangat tidak disukai merah semuanya. Gitu. Kereta merah tak bau. Nanti cerita dia. Maksudnya Ustaz, kalau kita pakai baju merah, seluar lain. Tak apalah. Topi, seluar, baju merah, semua merah. Jam pun merah. Itu tak boleh lah maknanya. Tapi seluar baju merah, seluar hitam ke putih ke apa ke kan, tak apalah gitu. Ataupun kopiah dia merah kan ada syekh mufti ke apa kan, dia pakai kopiah kan, tengah tu merah, tepi tu putih kan, tak apalah. Itu cerita dia. Pada Idul Fitri beliau sallallahu alaihi wasallam makan beberapa kurma sebelum keluar menuju solat. Beliau SAW memakannya dalam bilangan ganjil. Adapun Aidul Adha, beliau SAW tidak menyentuh makanan kecuali setelah kembali daripada musalla. Lalu beliau makan daging kurbannya. Kan? Disembelih kurban makan daripada daging kurban tadi lah.
beliau SAW mandi untuk solat Id. Jika hadis dalam masalah ini terbukti akurat, mana ada perbincangan juga hadis mandi itu. Kerana dalam hal ini terdapat dua hadis lemah, iaitu hadis Ibnu Abbas dari riwayat Jubarah bin Mughallis, dan hadis Al-Faqih bin Sa'ad dari riwayat Yusuf bin Khalid As-Samti. Yang maknanya footnote bawah tu ceritalah ni bahas tentang perawi lah. Nama Hajjaj bin Tamam. Hajjaj bin Tamim adalah perawi yang sangat lemah. Itu masalah mandi nak pergi solat Jumaat. Ada khilaf lah gitu. Baik, akan tetapi dinukil secara kuat akurat bahawa Ibnu Umar mandi pada hari raya sebelum keluar solat. Sementara beliau sangatlah antusias, tersangat ikut terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, perbuatan daripada Abdullah bin Umar. Dia kita kenal lah bahawa dia ni memang ikut sunnah Nabi. Baik, Nabi SAW biasa keluar sambil berjalan kaki dan tongkat di bawah, di depannya. Tongkat ni kita kata macam tu lah. Mereka kata sunnah adat je lah. Orang Arab ni biasa jalan bawa tongkat ataupun tombak kecil kan, sebagai senjata, dan tak kisahlah sebagai apa. Dia nak buang air apa tadi, nak bagi lembut tanah ke, tak kisahlah. Begitu. Apabila sampai ke musalla, tongkat ditancapkan sebagai sutra. Tengok. Sebab di musalla, di tanah lapang ni nak cari pokok tak mana. Kan? Jadi pakai kayu tadi lah, tikam kayu kat depan tu jadi sutra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lalu beliau SAW solat menghadap kepadanya, sebab musalla saat itu adalah lapangan terbuka. Tak ada padanya bangunan, dinding, tembok tak ada. Maupun tembok, maka tombak menjadi sutra baginya. Beliau SAW mengakhirkan pelaksanaan solat Idul Fitri dan tidak menyegerakan pelaksanaan solat Idul Adha. Maknanya dan menyegerakan. Jadi Nabi semayang raya ni, raya fitrah ni semayang lewat sikit. Fitrah ni lewat sikit. Sebab apa? Hikmah dia nak tunggu orang bayar fitrah tu, zakat. Adapun solat raya ni semayang khutbah pendek sudah, 10 minit sudah lah khutbah. Hantar 45 minit kan. Jadi maknanya satgi nak sembelih kurban lagi panas lagi kan. Tambah musim-musim lah ni. Kalau orang cerdiknya, khutbah ni pendek lah, 10 minit sudah. Ni nak cerita Nabi Ibrahim, tak tahu nak cerita tu lah. Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia apa semua, cerita habis. Lepas tu Allah hantar satu kurban, satu kambing besar apa semua tadi sebut habis. Tak payah sebut lah benda tu. Cerita poin-poin dia kan. Penting tadi maknanya habis khutbah sembahyang. Sembahyang, lepas tu khutbah pendek, lepas tu kurban. Tapi ada orang lah jahil sangat kan. Dia marah kalau orang bangkit masa lepas sembahyang tu, tak mau dengar khutbah raya. Oi, duduk. Tak sah raya, tak sah solat kamu. Tak sah solat kamu kerana tak dengar khutbah raya. Solat kan. Gitu. Lagi orang tanya dia solat raya ni solat wajib ke? Tapi memanglah kalau kau yang rajahnya solat tu wajib. Kalau orang yang pegang kata sunat lah. Depa mesti kata solat raya sunat yang muakkad kan. Itu tak sah, ikut suka aku lah, tak sah, suka solat wajib pun dia kata. Kalau macam solat Idul Adha tu, kalau siapa tak solat dia tak boleh kurban. Maknanya solat Idul Adha ya. Kalau dia tak solat, maknanya dia tak tunaikan solat, dia tak boleh berkorban. Tak juga. Tak juga, tak ada dalil yang sebut pasal itu. Cumanya Nabi kata man wajada sa'atan kan falam yudhi. Man wajada sa'atan, barang siapa yang ada kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, kan? Jangan datang ke musalla kami untuk solat Id lah. Gitu maksud dia. Nabi marah lah. Di sini maknanya nak contoh kata korban tu wajib lah. Adapun orang yang tak pergi sembahyang raya, kan, kemudian dia nak bawa korban, sembahyang raya tu cerita lain, korban tu cerita lain lah. Jadi maknanya Nabi, hadis yang Nabi kata tu maknanya korban, haiwan korban yang disembelih sebelum solat raya dikira sedekah biasalah. Maknanya selepas solat raya itu didirikan. Bila orang dah sembahyang habis dah, kita buat korban, baru dikira sebagai korban lah. Kalau dia tak pergi sembahyang, dia tu sendiri tak pergi sembahyang, hak dia tu maknanya bahagian dia lah.
Tapi kalau dia buat korban juga, insya-Allah korban dia diterima lah. Sebab tak ada dalil yang mengatakan bahawa orang yang nak berkorban, maknanya dia pergi solat baru korban dia sah. Tak ada dalil. Yang dalilnya menyebut bahawa korban tu dilaksanakan selepas solat. Hari solat didirikan. Itu maksud dia. Ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu salah satu daripada dalil yang mengatakan korban itu berkorbanlah kamu. Wajib. Nahar. Korban wajib. Betul. Jadi di situ itu kalau dia bukan dalil yang sarih, dalil yang ada padanya ihtimal. Maksudnya dia maknanya dia bukan dalil yang sarih. Fasalli li rabbika, maka sembahyanglah. Fasalli, solatlah kerana Tuhan engkau, kan? Wanhar, kan? Fasalli li rabbika wanhar, dan maknanya korbankanlah. Itu perintah daripada Allah Taala. Itu satu dalil juga menunjukkan bahawa solat Id itu adalah wajib. Solat Id adalah wajib. Satu juga dalil. Tapi kita tak boleh jadikan dia sebagai dalil bahawa orang yang nak berkorban mesti solat raya. Kalau tak solat raya, korban dia tak diterima. Tak dapat dijadikan sebagai dalil yang kuat lah begitu. Mungkin ada orang berdalil dengan itu, tapi tak boleh dijadikan sebagai dalil yang kuat lah. Bukan dalil sarih. Ada ihtimal lagi, ada pertanggungan lagi. Maknanya hadis mentafsirkan Al-Quran. Al-Quran mana kita tak faham macam itu saja. Dia akan datang ayat, akan datang hadis untuk tafsirkan dia. Dia tak ada tafsiran daripada Nabi SAW bahawa maknanya orang yang tak solat korban dia tak diterima. Tak ada dia. Itu cerita dia. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tunggu di sinilah. Baik, kita habiskan perenggan ni je. Ada pun Ibn Umar dia kata, yang dikenal sebagai antusias, orang yang sangat ikut dalam, yang sangat kuat dalam mengikuti sunnah, tidak keluar hingga matahari terbit, lalu berangkat lebih awal dari rumahnya menuju musalla. Bila sampai musalla, beliau sedang memulai solat tanpa azan maupun qamat. Tak ada as-salatu jami'ah. Kan orang kita kan ni, salatu jami'ah, nak ayah kan, salatu jami'ah rahimakumullah. Makmum as-salatu la ilaha illallah. Kan? Itu bukan sunnah kan? Bukan sunnah Nabi. Kan? Tapi itu ada satu solat yang macam itu kan? Apa ni? Solat apa ni? Ada tak? Mana Nabi perintahkan apa ramai supaya didirikan solat untuk apa? Solat istisqa, solat apa untuk Nabi perintahkan? Solat gerhana. Solat gerhana, solat kusuf. As-salatu jami'ah maksudnya as-salatu jami'ah, mari semua untuk solat lah, bukan qamat untuk solat. Itu panggil orang nak mari solat istisqa, solat kusuf tadi, solat gerhana tu. Bukan mana qamat untuk solat. Itu cerita dia. Orang salah faham kan? Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Cukup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.